Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana masih bersama dengan Progresif Bersama. Hari ini kami membawakan anda seorang lagi insan yang hebat. Tapi kali ini insan ini lebih ke arah keagamaan. Seorang ustaz. Jadi siapakah ustaz ini? Apa kata kita berkenalan dengan beliau? So, Ustaz, boleh tak share sedikit siapakah anda? Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua orang. Saya Muhammad Adam bin Amin, berasal daripada Pulau Pinang. Sekarang berkhidmat di Mahat Integrasi Tafiz Tunas Ilmuwan Selangor Sabak Bernam sebagai guru tafiz dan juga ketua guru disiplin di sekolah tersebut. Nampak tak? Nampak tak? Guru disiplin kau. Guru disiplin dekat sekolah tahfiz. Jangan main-main. Okey, jadi seperti mana yang saya difahamkan, beliau juga ada degree dari Indonesia ya? Ya, Alhamdulillah. Ada degree di Indonesia di bahagian syariah. Oh, di mana tu? Di Jambi. Jambi ini boleh kata berdekatan dengan Pekanbaru, Riau. Okey, itu menarik tu. Sangat menarik. Okey, jadi kita akan bertanyakan beberapa perkara dan alhamdulillah beberapa hari lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan Ramadan. Mungkin kita boleh bertanyakan beberapa tips ataupun bertanyakan pandangan-pandangan yang menarik daripada Ustaz Adam ni yang boleh kita amalkan sepanjang Ramadan pada tahun ini. Jadi, sebelum kita mulakan, kita tanya soalan yang sekarang nak kata hit pun kita masih berada dalam tempoh PKP. Kita tanya soalan tentang PKP. Sebab ni kenangan ni PKP ni tak tahu semua hidup kita bila lagi kita nak jumpa PKP kan. Kita tanya soalan PKP dari perspektif seorang ustaz. So, Ustaz Adam, PKP ni macam mana? Okey. Okey, PKP kali ni bagi saya okey. Alhamdulillah kita dah masuk fasa ketiga sekarang ni. Oh, seronok PKP. Kalau daripada pihak saya sendiri, kan, alhamdulillah sebab dapat bersama dengan keluarga. Itu poin paling penting bagi saya. Disebabkan isteri saya, kami ni berjauhan, suami isteri. Isteri berkhidmat di Sabah, saya berkhidmat di Semenanjung. Okey. So, sebab itulah antara yang seronoknya dapat bersama ni. Lah dengan anak sekali. Bahaya bersama. Alhamdulillah. Okey. So, waktu PKP, aktiviti apa yang selalu dijalankan bersama-sama family? Okey, untuk pengetahuan semua, bermulanya cuti sekolah yang bulan 3 baru ni, kami rancang daripada Sabak Bernam kan, balik ke Pulau Pinang. Sekarang kan 2-3 hari tapi kami terkandas atau tersangkut di Pulau Pinang. Kan. Tapi ada hikmah dia juga. Kebetulan ibu bapa saya ni duduk berdua dan disebabkan PKP ni kami tak boleh bergerak ke Selangor. Jadi kami duduklah di sini menemankan ibu bapa saya kat Pulau Pinang dan kami buat jadual. Kan. Terutamanya pada solat maghrib. Lepas solat maghrib, kami cuba lazimkan akan baca surah Yasin. Moga-moga terangkatnya bala ni semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu amalan harian yang selalu dijalankan. Okay. Ya, itu amalan harian. So, kalau aktiviti dengan anak-anak pula yang hari-hari dibuat? Aktiviti dengan anak, sebab permainan kurang sini, so banyaklah kita bersenam dengan anak. Anak sangkut dengan, adalah bekerja-kerja sebab rumah ni boleh kata rumah ni besar. So bekerja dengan anak. Kan? Anak pun dah 3 tahun, dah seorang lagi baru 8 bulan. So yang 3 tahun lah kita bermain dengan dia. Banyaklah aktivitinya, mengajar dia untuk mengenal huruf. Kemudian
bagaimana nak melompat, bagaimana nak cycle, kayuh basikal. Banyaklah belajar mengajar dia. Ini memang peluang yang tak dapat. Yang kena memang ambil betul-betul lah peluang ni. Best. Okey. Jadi tadi ada cakap tentang mengajar dan kita maklum Ustaz Adam pun seorang guru tahfiz kan. Jadi bagaimana jadual-jadual sekolah pula? Adakah masih berjalan seperti biasa ataupun aktiviti sekolah tu diberhentikan, sesi pembelajaran tu diberhentikan? Okey, untuk sekolah kami ini pihak pentadbiran ataupun mudir kami, pengetua kami telah memberi satu amanah pada kami untuk teruskan pelajaran. Contoh kalau kepada saya ni khusus kepada bahagian tahfiz. Okay. Jadi saya buat jadual kepada setiap pagi, Isnin sampai ke hari Ahad. Tapi bahagi kepada 2 grup. Macam grup saya ni, satu kumpulan ni ada 11 orang. So hari Isnin 5 orang, hari Selasa 6 orang diselangi. Dan juga ditetapkan waktunya. So tak ada lah pelajar yang pertama ni, contoh mula 7.30, pelajar yang ke-6 ni takkan nak tunggu lama 2 jam kan. So dia dah tahu dah dalam pukul 9.30 dia kena prepare dah. Standby. Ustaz Adam akan call ataupun video call untuk mendengar bacaan dia. Kira menggunakan teknologi lah untuk berkomunikasi dengan para pelajar. Ya, betul. Menggunakan jadi teknologi. Tak ada masalah. Tak ada masalah Tak ada masalah. Cuma pendekatan saya lah, mungkin kata sekarang ni guna media Zoom kan. Okay, Zoom memang ramai yang di dalam skrin tu kan. So dalam segi pembacaan Quran ini lebih pada khusus bertalaki seorang-seorang. So lebih kepada video video call WhatsApp. Itulah saya lebih. Okey. Jadi maksudnya dari segi bidang agama pun masih boleh mengaplikasikan teknologi jugalah. Betul tak? Betul, tepat sekali. Memang tak dapat dielakkan benda tu. Teknologi pun kita kena kejar juga dalam bidang agama ni kan. Dan saya paling menarik ni apabila diberi kepercayaan orang yang pertama untuk dalam grup sekolah saya lah, bahagian tahfiz ni, diberi orang yang pertama untuk membuat satu quiz menggunakan dalam software Quizizz, betul. Okey. Dan saya buat soalan 50 soalan dan agak menarik soalan dia. Menggunakan ayat Quran lah, sambung. Okey, jadi bagaimana ni kalau yalah sebab kita berhubung dengan pelajar-pelajar menggunakan teknologi. Jadi bagaimana pula ni mak ayah pelajar-pelajar ni ada tak yang komplain Allah gunakan handphone, mungkin gunakan handphone dia mungkin kan. Ada tak dengar komplain-komplain sebegitu? Okey, ada. Saya pun dapat mesej daripada parent kan. Dapatlah mesej, telefon pun ada. So saya kata sebenarnya saya tak mengganggu pun dan saya beri kelonggaran sebab saya dah ada dah dalam jadual tu, saya dah tetapkan contoh pengajian pelajar A ni jam 7.30. So minta masa dalam 10 minit ke 15 minit saja untuk dalam bacaan untuk saya. Begitulah dengan game. Kalau game saya tetapkan masa daripada pukul 7 pagi sampai pukul 11 malam dia boleh menjawab. Tak ada masalah. So kata, okey, saya ingat sepenuh masa 2 jam, 3 jam. Tak, saya tak ambil masa banyak untuk menggunakan handphone parent. Dan parent pun rasa alhamdulillah sebab telah ditetapkan waktu-waktu untuk pelajar tu untuk baca dengan guru ya. Menarik kan? Jadi dari apa yang Ustaz Adam kongsikan ni, kalau kita cakap apalah daripada pengalaman pelaksanaan yang Ustaz Adam dah kongsikan ni, saya lebih nampak sebenarnya fungsi penjadualan itu adalah satu benda yang sangat crucial, sangat penting. Sebab kalau jadual tu tak diuruskan dengan baik, dia boleh jadi banyak salah faham. Adakah saya salah? Betul ke apa yang saya nampak?
Tepat sekali. Tepat sekali. Sebab setiap orang mesti dia ada jadual tersendiri. Kan? Kalau guru dia ada jadual dia waktu masuk kelas. So parent pun ada jadual dia waktu bila dia nak masak, waktu bila dia nak pergi kerja. So kita tak nak ganggu benda tu. Tapi sebelum saya buat jadual untuk buat pengajian pagi tu, saya telah mesej, telefon parent sebelum kita mula kelas tu, boleh tak buat kelas pagi? Mungkin ada yang parent tu sebagai doktor kan kena kerja waktu pagi. So alhamdulillah semua main peranan dan terima kelas pagi tu boleh dijalankan. Cuma sekarang ni saya tengah buat satu perbincangan dengan mereka, bulan Ramadan macam mana kita nak buat kelas kita ni? Masih tunggu jawapan lagi. Bulan Ramadan ada masalah buat kelas? Tak ada masalah. Cuma saya beranggapan mungkin ada parent, mungkin waktu pagi dia nak khusus untuk baca Quran bersama dengan anak-anak dia. Mungkin lah. So, saya tak nak ganggu lah. Okay, bulan Ramadan kita nak buat aktiviti beribadah kan. So nak kena tanya dulu. Faham. Jadi ada satu lagi elemen, tadi saya katakan penjadualan, tetapi apa yang saya nampak sekarang ni, Ustaz Adam ada membuat analisis terlebih dahulu sebelum terhasilnya jadual. Maksudnya analisis tu buat survey, tanya parents dulu okey ke tidak. Selepas dapat beberapa maklumat baru terjemahkan dalam bentuk jadual. Betul kan? Ya betul. Jadi sebab itu antara benda yang bagi saya amat penting sebelum kita terjemahkan sesuatu dalam bentuk yang lebih teknikal, kita perlu faham terlebih dahulu dia punya kekangan sebab kita berurusan dengan manusia. Betul. Dan macam Ustaz Adam maklumkan tadi, masing-masing ada jadual masing-masing dan saya memang sangat setuju. Kita survey dulu. Dan bila semua setuju dan ataupun majoriti setuju, dan baru kita fokus pada jadual yang dah dihasilkan. Ya betul. Okey. Seterusnya kita nak tanya sedikit lah kan Ustaz Adam dekat Pulau Pinang kan. Penang dekat area mana? Penang area Batus. Ni area red apa? Dah. Still green lagi. Green lagi. Green Alhamdulillah. Dekat sana. Dekat kawasan saya memang okey lagi. Yang kawasan ada yang kuning tu, yellow tu ada bahagian mana? Tapi saya seberang Perai Utara. Yang yellow tu seberang Perai Selatan. So tadi kalau saya tak silap petang tadi ada menteri yang dinyatakan yang kalau mana-mana pasangan yang nak balik ke rumah boleh membuat permohonan. Jadi ada Ustaz ada akan membuat permohonan untuk pulang. Itu bagi saya lah, bagi pendapat saya ni buat masa sekarang ni masih berbincang dengan isteri. Kita ada keluarga, so kena berbincang juga. Paling penting perbincangan. Kemudian kita tengok pendapat orang tua kita, kan, mak ayah. Kalau saya sebab mak ayah sekarang tinggal berdua, kan. Umur pun dah 70 lebih. So tinggal kita dah sebab anak adik-beradik semua dah jauh dah. Di Kulim, di Putrajaya, di Pahang. So kita ni nak tengok keadaan dulu macam mana, insya-Allah. Okey. Sedikit pengalaman. Apakah pengalaman yang sangat bermakna lah bagi Ustaz Adam dalam mengendalikan sekolah-sekolah tahfiz ni? Dan sebab tak ramai orang nampak sekolah ataupun boleh masuk ke sekolah tahfiz. Maksudnya macam nak masuk tu pun sometimes orang tak dapat nak gambarkan bagaimana keadaan situasi para pelajar sekolah tahfiz ni macam mana, dan sebenarnya apa yang boleh mereka perolehi kalau hantar anak ke sekolah tahfiz. Jadi boleh tak Ustaz Adam kongsikan pada kami semua bagaimana sebenarnya pengalaman-pengalaman yang mungkin Ustaz Adam boleh kongsikan lah yang berkaitan dengan sekolah tahfiz ni. Okey. Tentang pengalaman ni, sebelum pengalaman sebenarnya paling bermakna ni pengalaman lah, kan? Pengalaman selama saya jadi guru. Dan sebelum jadi guru ni kita kena terjun dahulu sebagai pelajar tahfiz sendiri. Tapi sebelum nak jadi pelajar tahfiz ni, saya ni tak terlintas untuk menjadi seorang yang hafiz Quran. Tak terlintas langsung. Dan Allah sebenarnya Allah telah mencapakkan dalam mulut saya ni sendiri kan. Asalnya saya tak nak belajar. Dah stop dah putus asa dah waktu tu, form 3. Tapi
bagi tahu dekat parent nak masuk tahfiz. Kan. Masuklah tahfiz dan Allah bukakan hati saya, alhamdulillah terang 4 tahun habis, alhamdulillah. Dan kemudian jadi guru tahfiz ni sebenarnya kita bila menjadi guru tahfiz baru nampak, wow, masuk tahfiz ni hebat, seronok ni. Sebab bila kita selalu communicate, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Al-Quran ni. Satu persatu, kemudian kita dapat memahami Al-Quran tu, dia jadi lain, jadi aura yang best. Macam kita pergi solat tarawih lah kan, dengar imam baca best, sedap kan. Sebab pentingnya apabila menjadi seorang imam tu, suara kena sedap. Tajwid kena betul. Jadi best lah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap kalimah-kalimah yang kita baca pun akan mendapat pahala. Seperti hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahul hasanah wal hasanatul asyru amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran satu ayat, satu kalimah, Allah akan gandakan dengan 10 gandaan. Dan Nabi SAW sambung balik. Kata apa? Aku tak katakan alif lam mim tu satu ayat. Tetapi alif satu ayat, lam satu ayat, mim satu ayat. Mana kata dapat 30 pahala di situ. Bayangkan berapa banyak kita baca Quran di situ. Seronok sangat baca Quran ni. Okey. So dari segi para pelajar ni macam mana? Adakah dalam kelas tu lelaki-lelaki, perempuan-perempuan bercampur ke ataupun macam mana? Kalau lihat sebenarnya memang dia asingkan untuk lelaki dengan perempuan pengasihan. Dia yalah, kadang sebab kita kadang perempuan bila bercampur ni agak satu, kalau saya dari segi positif lah kan, dia budak takut, perempuan ni tambah takut, malu untuk mengeluarkan suara untuk baca. Perasaan malu tu. Kan. Tapi lelaki pun sama juga kalau lihat tu benda tu. Memang ada pengasihan untuk lelaki dengan perempuan. Cuma guru, macam saya sekarang ni jadi guru tahfiz untuk kelas perempuan. Untuk kelas perempuan. Oh, ada macam tu Guru lelaki. Sebenarnya jadual tu ialah sebab guru tahfiz kelas lelaki orang lain pula. Ya, orang lain pula. Oh, okey. Okey, kalau macam KBM telah tetapkan, kan? KBM telah tetapkan satu kumpulan, satu halaqah, satu kumpulan untuk kelas Quran ni, satu ni sebab 10. Satu guru Quran bersama dengan 10 orang murid. Oh, macam tu. Okey. So, macam mana? Seronoklah sekarang ni mengajar? Alhamdulillah. Okey, saya enjoy dan saya cuba, tapi cabaran bagi saya, cabaran untuk budak sekarang ni, pelajar sekarang ni memang cabaran bagi saya tambah tahfiz. Sebab saya cuba nak gunakan satu benda yang saya cuba create setiap kali saya mengajar, saya cuba fikir macam mana aku nak create kan budak seronoknya menghafal, seronoknya membaca, nak cepat-cepat hantar bacaan kepada guru. Gitu. Sebenarnya kalau dikatakan tentang cabaran generasi sekarang ni, sebenar-benarnya itulah yang membuatkan kita sentiasa muda. Sebab kita muda tau. Jadi dia bukan masalah, dia cabaran. Betul lah macam Ustaz Dan cakap, cabaran. Dan setiap kali bila pelajar-pelajar ialah dia memberi cabaran pada kita kan. Kita sentiasa nak fikir beberapa benda yang baru. So kita akan lebih terdedah dengan benda-benda yang baru tau. Jadi itu yang buatkan kita muda. Muda sepanjang zaman. Okey, Ustaz. Bagaimana pula macam tadi Ustaz ada awal-awal tadi Ustaz ada katakan yang hubungan ialah Ustaz mengajar di Semenanjung. Jadi isteri mungkin dia mengajar juga di ada mengajar. Ya. Dia option tematik sekolah menengah. Sabah. Ya, Sabah, Lahad Datu. Ya, Lahad Datu. Okey. Ya. dah berapa lama dah dekat sana? Tahun ni masuk tahun ke-7. Ke-7? Dia tak nak minta pindah ke Semenanjung ke?
Alhamdulillah lah, disebabkan dia di sana kan, saya banyak mengenali orang-orang JPN, orang PPD. Saya setiap kali, memang setiap tahun tu memang akan turun ke sana untuk Oh. meminta permohonan pertukaran, tapi masih belum lagi dapat, belum ada rezeki. Itulah saya pun pesan kat Okey. dia, macam mana pun kena bersabarlah. Kalau kita dah usaha bawah ni, kalau Allah SWT tak bagi juga, sabarlah. Okey, bagus Ya, bagus, positif, bagus. So, ya. bagaimana Ustaz Adam handle menguruskan hubungan jarak jauh ni? Bagaimana nak plan dalam setahun nak jumpa berapa kali, sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, ataupun waktu event-event besar je baru jumpa ke, ataupun macam mana? Okey, sebenarnya bergantung kepada cuti sekolah. Cuti sekolah. Contoh cuti sekolah Raya Cina, okay, dia balik kan. Okay, cuma bulan 2 baru ni tak ada cuti. Tapi disebabkan dah takdir kan, anak kena campak. Kebetulan pula dia balik, kemudian diberi cuti disebabkan anak campak 7 hari. So rezeki dia lah untuk balik bulan 2 tu lama sikit kan. Kemudian bulan 3 pula bertambah lagi lama. Tapi sebelum-sebelum ni memang dia selalu untuk anak pertama je. Anak pertama ialah dia balik sebulan 2 kali untuk anak pertama. Untuk anak kedua ni ikut cuti sekolah lah. Oh, okey okey okey. Sebab Jadi anak ada anak dengan saya. anak dengan Ustaz Adam. Ya saya, alhamdulillah. Oh, okey. Jadi dekat Sabah, Ustaz, isteri Ustaz Adam tu masih boleh berkomunikasi online jugalah. Boleh komunikasi WhatsApp dengan Ustaz Adam, masih boleh lah. Ya, alhamdulillah boleh. Tempat dia pun alhamdulillah masih selamat, alhamdulillah. Dia bukan Dekat ke dalam. Sabah. Oh, okey. Dekat Sabah dia guna line apa Yang Dia guna line Celcom. oh, sama macam dekat Semenanjung lah Ya betul. line-nya. Okey. So, dia dah selama 7 tahun dekat sana. And then Ustaz Adam dekat Semenanjung. Pernah tak Ustaz Adam terfikir yang Ustaz Adam pindah ke sana? Ada pernah terfikir? Pernah terfikir. Untuk tahun ni memang terfikir, selepas tamat daripada DPP tu memang fikir ke sana lah kot, mungkin kita boleh ke sana kan. Tapi lah atas nasihat ramai orang kan, better stay lah anak dengan ayah dia duduk sini lah, biar mak di sana lah. Okey. Tapi sebab kalau tanya pada saya, Sabah Sarawak akan datang mungkin akan jadi tempat yang lagi menarik bila Indonesia dah pindahkan ibu negara dekat Kalimantan sana. Kalimantan betul. Kan? Kita pindah sana, itu lagi best nanti. Game betul. kita jadi lain. Game Sabah Sarawak dia jadi lain, tak macam sekarang. Okey, Ustaz Adam, nak tanya sikit lah. Dari segi didikan agama pada anak-anak. Sekarang Ustaz Adam kata anak Ustaz Adam 3 tahun. Jadi apa didikan agama yang sesuai untuk tahap anak yang sekarang 3 tahun? Okey, bagi saya kalau didikan agama ni, kalau berkaitan tentang Quran pula kan, tentang Quran ni, saya yalah budak nak sebut pun, nak baca pun lagi tak boleh, nak sebut ikut dia kan. Saya lebih terapkan bila pegang Quran, okey, ajar dia cium. Datang sini Messi, cium Quran, cium. Dia datang cium, dia tahu Quran cium. Bila jumpa Quran dia akan cium. Kemudian apabila sampai waktu untuk solat pula, kan, saya akan panggil dia duduk sebelah. Dia nak sembahyang ke tak nak sembahyang, terserah pada dia, nak ikut ke tak nak ikut. Yang penting dia tahu ayah dia tengah sembahyang, mak dia tengah sembahyang. Cuma ada waktu kita jagalah, waktu mak dia tengah sembahyang kita jaga. Okey, ini jangan kacau, orang solat. Waktu ayah dia sembahyang pula, mak dia pula jaga. Ni jangan kacau. Kadang-kadang dia panjat naik ke atas bahu kan, supaya dia dapat tahu ini solat tak boleh diganggu. Buat masa ni saya letak tentang cium Quran dengan dia nampaklah pergerakan ayah dia solat, itu je. Buat masa ni. Okey. Okey. Jadi setakat ni anak tu masih boleh dah faham lah kan, 3 tahun dia dah start faham
Ya, sikit-sikit. alhamdulillah. Oh, jadi itulah amalan yang kita boleh amalkan untuk level 3 tahun lah. Ya. Kan? Okey, seterusnya tentang social media, media sosial. Apa pandangan Ustaz Adam berkenaan para pendidik menggunakan media sosial dalam proses PDPC mereka? Pandangan Ustaz Adam. Okey, pandangan saya. Bagus, terbaik, dan PKP ni lah yang membuat berguna ya teknologi zaman sekarang. Pendidik yang mengatakan kan belum bersedia untuk menggunakan teknologi ni kan terpaksa mempelajari sendiri kan, sehingga kita ni, bagi saya lah pengalaman saya sendiri, saya ni ialah daripada background yang tak pernah belajar social media ni kan, kemudian ada kawan call kan, dah lama dah dia belajar ni, dia mengajar, dia tanya macam mana nak guna Zoom ni, bagaimana nak guna Google Form, bagaimana Google Meet, dia tanya. So kita buatlah guna record screen di handphone ni, ajarlah dah satu persatu, dan alhamdulillah lah. Dia kata terima kasih banyak-banyak menyelamatkan saya kerana saya nak mengajar budak ni. Dan sebab PKP ni lah bagi saya bersyukurlah banyaklah benda yang dipelajari kan. Banyak benda dipelajari. Oh, kira PKP ni memang banyak hikmah lah. So, apa lagi Ustaz Adam rasa hikmah-hikmah lain PKP ni? Hikmah-hikmah lain kan. Antara hikmah dia, bagi saya lah, kalau dari segi bab agama ni, mungkin kita dah lama tak bersama dengan keluarga kan. So, kita duduk dengan keluarga yang pertama. Kemudian, kita dapat solat bersama, baca Quran bersama kan. Tama-tama ada yang Quran Quran time tu. Pukul 12 ke pukul 1 tu. Oh, itu menarik tu. Kena dengar tu. Itu paling best saya dengar. Kan. Hikmah ada banyak sebenarnya hikmah ni, dan kemudian bila kita keluar untuk beli barang, balik kita kena bersihkan diri. Itu paling penting, kita belajar macam mana nak bersihkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengelakkan daripada terjangkit dengan virus COVID-19 ni. COVID-19 ni. Okey. Okey, jadi yalah, nanti kalau berakhirnya PKP ni kan, kalau berakhirlah, insya-Allah satu hari nanti kita akan berakhir. Amin. PKP ni akan berakhir, amin. Jadi bagaimana persediaan Ustaz Adam menghadapi berakhirnya PKP? Apakah transition sebelum kita masuk kerja semula? Persediaan-persediaan yang perlu kita lalui? Sebenarnya banyaklah kita kena buat persediaan untuk bila berakhirnya PKP ni kan. Pertama benda yang saya nampak dahulu kan persediaan dah bila habis PKP ni, ramai nak balik ke tempat-tempat tertentu kan. So mungkin jalan tu akan jadi jam. So kena merancang dengan baik perjalanan tu. Itu paling penting bagi saya lah. Okay, kemudian dari segi sudut keagamaan ni, memang bersyukur sangat-sangat kan. Kita pun dah lama dah tak bersama-sama dengan kawan-kawan, tambah-tambah nak solat berjamaah di Masjid Surah ni kan. Oh, itu memang rasa macam yalah, kita dah selang berapa lama dah. 4 kali Jumaat dah kan. 4 kali So Jumaat. macam Allah, rasa macam rasa tak puas. Hari Jumaat mana? Nak pergi hari Jumaat ni. Macam tak ada hari Jumaat pula kita. Kan? Sampai tu lupa hari ni hari Jumaat kan. Yelah. Malam ni malam Jumaat. Besok bukan, malam ni malam Khamis. Ada Khamis. Cepat satu hari dah lupa dah. Dah lupa hari. Mana kata pentingnya hari Jumaat tu kan. Bila hari Jumaat ada solat Jumaat, kita tahu dah, esok Sabtu. Okey, Ustaz Adam. Kalau ada ibu bapa yang ingin menghantar anak-anak ke sekolah tahfiz, kan, apakah nasihat yang Ustaz Adam boleh berikan lah pada mereka? Sebab ada kalanya anak-anak itu tak nak pun pergi sekolah tahfiz, tapi ibu bapa yang nak hantar. Itu kes pertama. Untuk kes kedua, ada juga anak-anak yang nak pergi sekolah tahfiz tapi parents yang tak nak hantar. Jadi mungkin Ustaz Adam boleh share sedikit lah based on pengalaman Ustaz Adam, dan mungkin nasihat-nasihat
Pertama, ada dua situasi itu. Satu, anak tak nak, mak ayah nak. Kan? Okey. Bagi saya, kalau mak ayah tu dah nak, hantar saja. Hantar saja pada tu. Cuma jadi main peranan paling penting, guru main peranan. Kan? Kita sebenarnya guru, sebab guru paling lama akan duduk dengan pelajar yang tak nak belajar tahfiz tu, dia pandai switch. Dia akan cuba switch. Kan? Memang guru main peranan. So kerjasama di antara ibu bapa dengan guru amat penting dalam pendidikan tahfiz ni. Kerjasama amat penting sangat. Kan? Supaya apa, tak ada salah faham untuk dalam mendidik anak, terutama bahagian tahfiz. Dan situasi yang kedua ni, anak nak, mak ayah tak nak. Ini agak sukar lah. Itu kena, bagi saya, dua bapa ni sebenarnya ada peluang yang besar dah. Sebab nak bentuk anak tu suka untuk menghafal Quran bukan mudah. Bukan mudah. Kan? Sebab dia bukan datang secara tiba-tiba. Kan? So bila anak tu dah ada peluang nak hantar tahfiz tu, hantarlah. Hantar, insya-Allah ada hikmah. Sebab pertama-tama pula yang anak lelaki pula yang jadi tahfiz ni kan, sekurang-kurangnya bila kita dah ibu bapa dah ke alam seterusnya, ke alam kubur, sebenarnya ada juga orang baca Quran, jadi imam kita. Itu paling penting. Tapi pengalaman bagi saya, sebenarnya guru main peranan. Guru main peranan untuk pelajar tu suka menghafal Quran, dan guru juga main peranan supaya mak ayah tu tahu apa pentingnya hantar anak ke sekolah tahfiz tu. Penting sangat. Okey. Bagi saya guru. Okey, Ustaz Adam. Okey, jadi kalau tengok di sini sebenarnya kepada mak bapa, ibu bapa yang ingin menghantar anak ke sekolah tahfiz sebenarnya memang amat digalakkan. Betul kan? Kemudian ambil peluang bila anak tu betul-betul dah berminat dengan tahfiz. Walaupun sekarang ni zaman teknologi, tapi kalau anak tu betul-betul dah minat dengan tahfiz, why not? Because itu ialah nak menanam minat seseorang untuk minat kepada tahfiz ni mungkin tidak semudah yang dijangkakan, yang disangkakan. Ilmu teknologi tu kita mungkin boleh belajar nanti. So itu ilmu. Sebenarnya dalam tahfiz pun kita boleh masukkan ilmu teknologi. Tak ada salah. Sebab saya dulu waktu dia sekolah mengajar di Sungai Buloh, kan. Okey, bagi siapa yang sudah menghantar hafalan baru, okey, untuk mengulang hafalan lama, okey, dia akan dapat handphone dia sendiri. Budak dibenarkan bawa handphone tapi diberi pada guru. Okey. Tapi gunakan apps berkaitan tentang Quran. So dia kata, wow, hebat. Boleh guna ni teknologi. Cuma saya nak sentuh sikitlah bagi ibu bapa yang untuk membawa anak pergi ke sekolah tahfiz ni kan. Saya cuma lebih fokuskan kepada untuk penjimatan umur murid tu sendiri. Bagaimana nak jimatkan umur tu? Sebelum nak masuk sekolah tahfiz tu, sekurang-kurangnya bacaan dia baik. Sekurangnya grade B lah bacaan dia. Sekarang kalau grade C tu mungkin agak takut dia umur dia, yalah guru tak ada nak menyemak bacaan pelajar yang ni. Dia kena belajar dulu bacaan betul-betul baru boleh menghafal. Itu tips lagi lah. Itu tips penting tu. Supaya nak melancarkan lagi proses, supaya anak-anak pelajar ni lebih cepat lah kan. Betul. Cepat menghafal kan. Betul. Okey, Ustaz Adam. Ni mungkin bukan soalan lah, just macam untuk penutup sesi ni. Apa harapan okey, yang pertama, apa harapan Ustaz Adam? Dan kedua, mungkin Ustaz Adam boleh sharekan positive vibes ataupun apa-apa nasihat positif yang boleh disampaikan kepada rakyat Malaysia sekarang ni. Dan yang terakhir mungkin Ustaz Adam boleh kongsikan social media Ustaz Adam supaya semua orang boleh bersama-sama mengikuti dan follow Ustaz Adam. Okey? Okey, boleh. Okey. Pertama, harapan saya untuk semua warga negara Malaysia ni di sini di Malaysia, tak kisahlah di mana, tolonglah duduk di rumah. Tolong stay at home, duduk rumah supaya tak ke mana, dan cuba penjarakan sosial tu perlu ada ketika membeli barang. Sekiranya dilihat pun di sini pun ada juga masih ada penjarakan sosial tu tak terjaga
sangat. Tolonglah sebab kita nak cuba kita nak melawan COVID-19 ni, itulah. Supaya kita pun tak lama dah kita tak bersama-sama di luar tu. Okey. Kemudian Allahumma salli selamat. Saya mungkin saya nak sentuh sikit lah kan, sentuh sikit kan. Sikit berkaitan apa yang kita buat, kita laksanakan kan. Pertama ada isu yang terbaru ni kan. Ada orang buat kebaikan, so ada yang mengata sebaliknya kebaikan. Sebenarnya memang kalau kita nampak benda kebaikan, benda yang baru yang menuju ke arah yang baik, dan memang kita nampak tak ada benda yang negatif kalau kita pandang sudut positif kan. So kena bersabarlah. Bersabarlah. Sebab kita nak memperjuangkan satu benda yang baik ni memang kena bersabar. Sebab saya pun dulu pun cuma nak kongsi sikit pengalaman saya ni dulu kan. Dulu saya ni saya yalah bila kita kerja ni adalah orang-orang sebaliknya yang agak cuba kita nak meruntuhkan kriteria kita. So tak ada masalah kan. Kita satu hari tu saya cuba solat, tiap hari saya solat, ya Allah, apa bebanan yang kau berikan padaku ya Allah kan. Dan saya pegang satu kalimah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan membebankan seorang tanpa kemampuannya. Satu hari tu saya bacalah Quran. Kan? Sebab saya dapat satu ayat ni memang bagi saya, wow, best gila ayat ni. Dah lama saya tak buat benda ni. Ayat dia dalam surah Taha, muka surat terakhir sekali, fasbir ala ma yakulun. Maka bersabarlah dengan apa yang orang cakap pada kamu. Wasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kepada Tuhan kamu kan, ketika mana? Ketika waktu tengah malam, ketika sebelum naik naiknya matahari. Bila fikir balik, oh lama dah kita tak beribadah tengah malam ni. So untuk bulan salat tarawih untuk bulan Ramadan ni, insya-Allah marilah kita sama-sama untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Kerana kita tahu dalam Al-Quran ada satu malam tu lebih baik pada 1000 bulan. Dalam surah Al-Qad. InsyaAllah kita jumpa malam itu qadar. Dan jangan lupa doa, itu paling penting. Kita doa yang Allahumma salli ala Muhammad yang selalu yang keluar dari TV yang tentang wabak COVID-19 itu memang dalam Nabi pun ajar doa tu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junudi wal jazam wa min sayyi'il asqam tu. Kena. Okey. So media sosial boleh Ustaz Adam kongsikan kalau sesiapa nak follow Ustaz Adam kan? Okey, siapa nak follow saya? Untuk Instagram Ustaz Adam Amin. Ustaz Adam Amin untuk Instagram, dan untuk Facebook Adam Amin. Adam Amin. Kemudian untuk YouTube still Adam Amin juga. Saya lebih guna Adam Amin. Okey. Jadi nanti kita akan letakkan link di bawah. Jadi kepada siapa yang ingin follow Ustaz Adam boleh dapatkan ataupun tekanlah link yang ada di bawah nanti. Jadi Ustaz Adam, saya rasa kita akhiri sesi kita di sini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebab sudi bersama dengan saya dalam siri kali ini. Dan insya-Allah kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah, dan salam Ramadan kepada Ustaz Adam dan sekeluarga. Salam Ramadan juga kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adam.